أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia yang masih memberikan kita peluang untuk hidup sehingga ke saat ini. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kita solat berjemaah fardu maghrib sebentar tadi, dan insya-Allah akan menutup aktiviti kita pada malam ini dengan kita solat berjemaah fardu isya, ya. Dan sementara kita mengisi waktu-waktu di antara maghrib dan isya ini, ya. Seperti biasa kita sambung kuliah pengajian kita secara online, kuliah maghrib secara online dalam bab ataupun dalam kitab Syama'ilun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang sebut sebagai Syama'il Muhammadiyah, ya, kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita masuk pada tajuk yang seterusnya, yaitu pada tajuk yang ke-29, babun majaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada mengetengahkan, bab pada membincangkan tentang qadah. Ya, dalam buku tu ada kan qadah. Apa dia tulis qadah di situ? Bermakna bekas. Bekas. Kalau gelas lain, kalau gelas katsun, ya, ini bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil qadah. Ya. Ada satu negeri di Malaysia ni. Satu negeri di Malaysia ni namanya Qadah. Negeri apa? Negeri Kedah lah. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah bekas minuman, ataupun untuk kita lebih faham, Qadah ini ialah mangkuk minuman yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum, ya. Kerana kita akan jumpa tajuk dia ataupun huraian berkenaan dengan tajuk ini, bab ini, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum itu dan apa jenis minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan di dalam qadah ini, dalam mangkuk ini, dalam bekas minuman ini, apa yang Nabi minum di situ. Kerana kita akan jumpa jenis-jenis minuman yang diminum oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada nabis, ya. Kita akan jumpa ni nabis ni jus rendaman kurma, rutab itu, dan juga madu, susu dan sebagainya. Kita akan jumpa hadis-hadisnya. Baik, kita bermula pada hadis yang ke-195 yang merupakan hadis pertama dalam tajuk qadah ini, dalam tajuk ini, ya. Hadis bernomor 195. Ustaz bacakan hadis dia. An Thabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha hashabin ghalizan mudabbaban bihadid faqala ya Thabit hadha qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini datangnya daripada seorang sahabat bernama Thabit. Dia katakan satu hari Sayyidina Anas bin Malik, ya, sebelum ini kita biasa dengar nama dia, Anas bin Malik. Beberapa tajuk sebelum ni kita dengar. Anas bin Malik ni ialah dia merupakan khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadam ini yang berkhidmat. Dia berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, Nabi sampai di Madinah dan ibunya mengarahkan Anas bin Malik ini, menghantar Anas bin Malik ini ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khidmat kepada Nabi sehingga 10 tahun. 10 tahun, ya, jangka masa yang agak lama.
Ya, Nabi SAW berada di Madinah. Nabi sampai sehingga Nabi wafat itu, Anas bin Malik adalah pembantu yang sangat setia kepada baginda Nabi SAW. Lalu kata Sabit tadi, Anas bin Malik keluarkan kepada kami, iaitu satu mangkuk, iaitu qadah, satu mangkuk kayu yang tebal, yang mana tapak daripada mangkuk kayu ini, tapaknya disaluti dengan besi. Ni, disaluti dengan besi. Lalu Anas bin Malik sebut kepada Thabit, wahai Thabit, inilah bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Thabit, inilah dia qadah ataupun gelas tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Ustaz, kalau boleh Ustaz tunjukkan dia punya gambar. Ya, ni qadah itu. Ya. Kita nampak semua ni. Kita mungkin pernah nampak kan di kaca TV kah, di manakah kita pernah nampak. Inilah ya qadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semua buat catatan ya. Ustaz akan periksa nanti nota-nota masing-masing. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat Bukhari daripada Asim katanya, aku melihat mangkuk minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Makna kata selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik menyimpan beberapa khazanah, beberapa peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya bekas minuman ini, qadah ini. Ya, yang Anas bin Malik simpan selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya, keadaan gelas itu, keadaan qadah itu, keadaan mangkuk itu, wa kana qad ansada'a fasalsalahu bi fiddah, dan keadaan gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkuk minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan itu, ya, dia retak. Dia satu mangkuk kayu. Ya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kedah ini ataupun qadah ini, mangkuk minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperbuat daripada kayu yang sangat tebal. Nah, coba kita hari ini kan, kalau hari ini orang buat perabot, kalau dari kayu yang sangat tebal itu, dia memang satu benda yang sangat mahal. Lalu tempat minum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperbuat daripada kayu yang sangat tebal itu, sangat keras. Tapi disebabkan dia sudah retak, disebabkan bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah retak, lalu Sayyidina Anas bin Malik, ya, dia mematrinya. Patri ni maksudnya dia macam mana? Patri ni, taulah istilah patri itu kan? Dia mematrinya dengan fiddah, dengan perak. Ya. Bekas minuman yang kayu tadi retak, ya, untuk menjaga kualitinya, untuk menjaga khazanah itu, Anas bin Malik salutkan bekas kayu tadi dengan fiddah. Maksudnya disalutkan dengan perak supaya dia tidak rosak, sebab sudah retak. Ni di mana kata Asim, bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mangkuk minuman Nabi itu sangat, ya, jayyidun aridun, sangat besar, sangat luas. Bukan mangkuk yang kita nampak ada setengah ni mangkuk ni, tak. Dia bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam besar. Kenapa besar? Kenapa mangkuk minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam besar? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkongsi minuman dengan para sahabatnya. Ini. Nabi, mangkuk minuman Nabi besar itu kerana Nabi akan berkongsi dengan para sahabatnya. Jadi bila wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas bin Malik mengambil terus mangkuk minuman ini, bila dia nampak retak, ya, dia terus ambil dan salutkan dengan perak supaya dia tidak rosak. Faham kan? Baik. Daripada Anas bin Malik lagi, hadis yang ke-196 pada buku kamu. An Anas bin Malik qala, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah
asy-syaraba kullah, al-ma'a wan-nabidha wal-'asala wal-labana. Ya. Kata Anas bin Malik ini, ya, dia tunjukkan kepada sahabat-sahabat yang bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Anas bin Malik, kamu tahu inilah bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bekas minuman ini Nabi minum dengan banyaknya. Bukan sekadar dengan kualiti yang banyaknya, tapi segala jenis minuman, ya, yang baginda pernah minum menggunakan qadah itu. Antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum ma'i, air biasa. Ya. Habis itu an-nabiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum nabiz. Ini kalau orang yang berpuasa. Nabiz. Nabiz ini ialah dia jus perahan ataupun jus kurma. Ya, kurma yang diletak satu malam. Ustaz, berapa tahun sudah, ya, sejak Ustaz berjumpa dengan seseorang, dia bagi tahu, Ustaz, kalau Ustaz bersahur nak tahan pagi tu, nak tahan walaupun makan sedikit waktu sahur, Ustaz try buat nabiz. Ya, bila kita cek apa dia nabiz ini, kita dapat betul. Nabiz ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka minum nabiz. Nabiz ini rutab ni kurma yang masak itu, baru masak itu, pertengahan dia baru matang itu, kurma itu, ya, dicari-cari. Tahu dicari-cari? Ya, dikupas-kupas. Bukan kasih masuk dia satu kali begitu. Dikupas kurma itu, ya, dicari-cari, kemudian diletakkan pada air. Dan dibiar dia bermalam. Ya, air rendaman kurma itu dibiarkan bermalam. Jadi waktu kita bangun sahur itu, kita minum itu. Minum dalam keadaan yang sejuk. Sebab Nabi SAW suka minum sejuk-sejuk dan manis. Kita akan jumpa hadisnya. Ya. Jadi kalau kita minum ini, nabis ini, dia lebih kurang untuk kita faham. Ya. Nabis ini jus kurma, untuk kita faham senang. Ya. Susah kepala macam mana maksud Ustaz nabis ni dicari-cari. Tak. Dia untuk kita faham senang, jus kurma. Ya. Hari ini jus kurma kita macam mana? Di blender. Ada orang yang tak makan kurma. Ustaz pernah jumpa orang tak makan kurma lah. Ruginya dia. Rugi dia tak makan kurma. Tak apa Ustaz, saya tak makan kurma. Berdosa atau tak kalau orang nak makan kurma ni? Berdosa atau tidak? Tak berdosa. Ya? Tak berdosa pun. Bukan ada masalah kalau dia tak makan kurma. Tapi rugilah. Kan? Kita merasa bagaimana Nabi SAW suka makan pada buah-buahan yang begini. Dan juga Nabi SAW itu pernah minum, ya, dengan menggunakan qadah itu, dengan menggunakan mangkuk itu. Nabi SAW pernah minum madu. Letak madu di situ. Ya, madu ni untuk kesihatan baik, memang baik untuk kesihatan. Ya. Sehingga kan Allah Taala letak satu surah di dalam Al-Quran. Apa dia? Surah apa? An-Namlu. Surah cerita tentang madu. Ada masa, cuba tengok. Ya, tengok, buka dia punya terjemahan pasal madu ini. Kita tengok. So, sampai Allah Ta'ala sebutkan tentang keistimewaan madu ini. Ya. Kalau kita sedaplah cerita bab madu, kalau perempuan cerita bab madu. Ya, kalau dia nak mengamuk, bab kita cerita bab madu yang pasal minum, dia masuk bab madu lain. Ini perempuan salah pemahaman. Baik, balik kepada tajuk. Dan juga Nabi SAW pernah minum di atas qadah ini, pernah minum al-laban. Laban ini susu. Laban ini susu. Ya. Jadi Nabi SAW menurut Anas bin Malik ini telah menggunakan qadah itu untuk minum. Dan kata Anas bin Malik, aku telah sediakan banyak minuman untuk Nabi. Banyak minuman untuk Nabi telah kusediakan, di antaranya air biasa, di antaranya nabis, air rendaman kurma, jus kurma tadi, di antaranya madu, dan juga di antaranya susu. Yang diberikan oleh Anas bin Malik ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik dia bangga bercerita begitu. Dia bangga cerita, sungguhnya aku telah berikan kepada Nabi. Nabi pernah minum di situ. Kamu tahu Nabi menggunakan inilah yang Nabi minum. Kalau kamu pernah nampak satu video beberapa tahun lepas, ada satu video. Ya. Qadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkuk minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dibawa, ustaz nampak dibawa dari mana? Dari negara, kalau ya, kebanyakannya negara yang menyimpan kebanyakan athar ataupun peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak disimpan di Turki. Di Museum Topkapi itu.
Ya, banyak disimpan di situ. Kerana ya, kerajaan Utsmaniyah di situ di Turki, kerajaan Utsmaniyah yang jatuh itu di Turki, yang terakhir, kerajaan Islam terakhir di atas muka bumi ini di Turki. Mungkin disebabkan itu mereka banyak menyimpan. Dan Ustaz ada nampak video itu bila dibawakan qadah ini dibawa, diusung daripada Turki itu, dibawa menaiki kapal terbang. Mungkin kamu pernah nampak, dibawa menaiki kapal terbang, ya, dalam perjalanan pergi airport itu pun sudah diarak, sudah dijaga. Ya. Dikawal habis, dikawal ketat. Kemudian naik kapal terbang pun dikawal ketat. Bila turun daripada kapal terbang itu pun dikawal ketat. Bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, qadah itu. Lalu bila sampai, ada satu orang, dia macam pemimpin di negara tersebut. Kalau Ustaz tak silap, negara Chechnya. Kalau tak silap lah, sebab video ni lama sudah. Negara Chechnya. Ya. Dan bila dapat itu, mereka minum, ya, sampai menitiskan air mata. Sampai menitiskan air mata. Tuh, kerana mereka bertabaruk kepada itu, mereka yakin itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum. Makna kata mereka yakin, di situ bekas mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di situ. Sebab tu mereka jaga habis. Nih. Sampai begitu sekali penghormatan kita kepada athar ataupun kepada peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu barang Nabi. Apatah lagi ajaran Nabi ini? Apatah lagi yang Nabi tinggalkan kepada kita, Al-Quran itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, ya. Nabi terima direct daripada Allah. Al-Quran ini kalamullah. Bagaimana kita menjaganya? Tapi hari ini orang, kebanyakannya manusia, bila sebut pasal peninggalan Nabi, kau tengok dia. Tengok macam mana manusia punya sambutan. Ini qadah Nabi, ini yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, orang akan berarak. Bila disebut ini rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok bagaimana sambutan manusia. Tapi Quran terang-terang khazanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Tengok apa sambutan kita pada Al-Quran. Malu kita. Ya, bukan tak boleh kita meraikannya, yang bekas minuman Nabi itu, bukan tak boleh kita meraikan pun. Kalau kita nak muliakan, malah kita sangat dituntut. Kalau betul-betul itu adalah yang peninggalan Nabi. Tapi sudah nyata Al-Quran itu, itulah nyatanya peninggalan Nabi yang sepatutnya kita jaga. Ni hadis-hadis yang kita baca ini sepatutnya yang kita raikan. Ya. Bukan kita mau bermegah-megah dengan aku ada simpan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah rambut siapa? Tah rambut siapa? Mungkin rambut ustaz, time ustaz tidur, rambut abang J panjang, time dia tidur kamu tarik. Ya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah. Okey, balik kepada tajuk itu, bagaimana bangganya, bagaimana megahnya Sayyidina Anas bin Malik ini bila dia menunjukkan bekas minuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dia masih miliki, walaupun sudah ada retak, walaupun sudah hampir pecah, tapi kerana nak memuliakan peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Anas yakin, Sayyidina Anas bin Malik yakin, ya, sebab dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam minum di situ, dia jaga supaya tidak rosak dengan lebih banyak. Itu, ya. Dan di sini sedikit ada pencerahan, ya, berkenaan dengan nabis tadi. Ya, nabis, cuba try lah. Kalau ada duit nanti Ustaz belikan kurma, ya. Kurma rotab ni tak macam susah dapat di Malaysia ni, di Tawau ni. Cari kurma rotab, nantilah cari kurma rotab. Ya, sebab nabis ini memang di gandingan dia rotab, kurma rotab, satu kurma besar panjang begini. Ya. Kalau nampak macam kelapa sawit, tapi tak, dia macam kurma. Ya. Bila mana nabis ini, ya, disebutkan di sini wa maun, air yang rendaman, badu fihi rutab awil inab, air rendaman yang direndam padanya ar-rutab dan juga inab. Ya, rutab dan juga inab ni yang dipanggil sebagai air nabis ini. Fatahallal fil ma'i ila sabah, dan dikurung, direndam air ini semalaman ila sabah. Sabah ini apa? Sabah. Direndam air itu semalaman sehingga as-sabah apa? Subuh. Negeri kita ni negeri subuh. Negeri Sabah. Negeri Sabah ni. Kalau Kedah tadi negeri mangkuk.
Negeri kita pula negeri subuh. Ni. Kan? Nampak kan? Ya. Maksudnya air nabis tadi direndam semalaman. Maksudnya sebelum kita tidurlah. Coba try buat. Ya. Sahabat-sahabat yang menyaksikan ni kuliah ni pun boleh buat. Boleh buat air rendaman tu kalau mau puasa, ataupun try lah. Ya, belilah kurma, sedikit kurma. Kalau rotab, ada rotab, gunakan rotab. Ataupun inap. Inap ini anggur. Ya, jadi rendam itu anggur, letak di situ. Besok pagi bangun daripada tidur nak sahur itu, ya, ataupun nak sarapan pagi, minum. Kita akan rasa dia punya nikmat itu. Ya, minum sejuk-sejuk. Ya, Nabi SAW minum sejuk-sejuk. Tapi bukan yang ni. Nabi bukan minum yang daripada air esbok tu, bukan. Sebab zaman Nabi benda-benda ni belum ada. Tapi kalau kita hari ini ada sudah kan? Kan? Ada sudah. Jadi rendam ataupun letak lepas kita buat ni air rendaman itu, letak di esbok. Letak di esbok. Kalau mau minum sejuk, letak di esbok. Dia punya nikmat tu subhanallah luar biasa. Nikmat kita minum itu luar biasa. Sampai waktu kita puasa pun pagi itu, sepanjang hari itu, kita tidak akan pernah rasa lapar. Kita tidak akan pernah rasa lapar. Ya, mungkin maksud dia bila buah-buahan ini ada khasiat yang tertentu. Khasiat yang tertentu yang menyebabkan kita ini bertahan lama ketika kita berpuasa. Dan pada zaman kita ini, ya, Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dengan al-khallafat awil asarat, iaitu pengisar dan juga pengisar ataupun blender. Mana kata bolehlah ambil beberapa biji rotab ataupun kurma, ya, buanglah dulu buang dia punya biji dulu. Letaklah dalam 4-5 biji, ya, kemudian letak sedikit air, baru blender. Ya. Kemudian dikisar, di blender, kemudian letaklah sedikit air. Jangan letak susu, jangan letak gula ataupun susu. Biar dia begitu. Sebab rotab itu memang sudah manis. Ya, lepas tu kita minum. Begitulah yang Sayyidina Anas bin Malik ceritakan. Memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air nabis ini. Baik. Dan disebutkan di sini juga, ya, wa yashrabuhu, dan meminumnya halwan ladzizan fadlan minallah wa min, ya, meminumnya dengan minum manis. Minumnya itu dengan manis kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyukai minuman yang manis dan juga sejuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka minuman yang manis dan juga sejuk. Ya. Ada orang kata kalau minum air sejuk ni ustaz nanti gemuk. Daklah, ustaz sudah tanya berapa orang doktor. Ya, pakar-pakar dia kata kalau minum air sejuk bukan itu yang menyebabkan gemuk. Bukan itu yang menyebabkan gemuk. Ya. Tak tahu yang mana satu yang betul. Ya, kalau kita hantam sialah, yang penting tak mendatangkan penyakit. Yang penting tak mendatangkan penyakit, selagi kita boleh minum. Ya, selagi tak mendatangkan penyakit. Kalau orang kata ini kalau minum begini, cari dia punya fakta yang sebenar. Betulkah kalau minum air sejuk boleh menyebabkan gemuk? Ya. Ikan paus tinggal di laut, gajah tinggal di hutan, tak ada pun minum air sejuk, gemuk juga gajah. Ya. Cari fakta yang sebenarnya. Baik. Untuk tajuk yang seterusnya. Jadi tajuk tadi berkenaan dengan qadah tadi, faham ya? Ya, menunjukkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memang minum di atas mangkuk itu. Memang Nabi minum di mangkuk itu. Ya, seperti mana hadis-hadis yang kita jumpa sebentar tadi. Baik. Untuk tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-30. Babun ma jaa fi fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab pada mengetengahkan tentang buah-buahan yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa apa dia buah-buahan kegemaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buah-buahan kegemaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ni kita jumpa hadis-hadis yang mengatakan Nabi pernah sebut buah tin itu sebagai buah yang berkat. Betul. Ya, buah tin, buah zaitun ini di antara yang disebutkan buah yang berkat. Dalam Al-Quran pun disebut, ya, tentang surah At-Tin itu, surah Tin, ya. Tapi ini pada bab ke-30 ini, ya, kita akan jumpa tentang buah-buahan yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingat beberapa tajuk kita lepas, 2 atau 3 tajuk lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan sayur apa?
Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan ad-diba', labu. Ya, memang itu hadis sahih. Nabi makan labu. Ya, kegemaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita makan labu itu, ya, kita kata sebab Nabi itu satu contoh yang baik, jadi aku makan labu sebab nak tengok macam mana. Aku nak contohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar dapat makan labu tu okey sudah. Ya. Ini pula berkenaan dengan buah-buahan yang pernah dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana, ya, sebagai disebutkan di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak makan buah. Ya, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang makan buah. Di antaranya rutab, kurma tadi. Kurma yang matang itu, dan juga tin. Buah tin. Jadi tempat kita tidak ada. Ustaz pernah makan buah tin ni. Kalau orang balik dari Mekah, Madinah, confirm dia akan bawa. Kadang-kadang dibuat coklat, buat gula-gula. Ya, kalau makan begitu saja kita tidak lalu makan buah ni. Ya, jadi orang Arab sana dia buat apa namanya? Buat coklat, dia buat gula-gula, pakai ini. Kandungannya antaranya buah tin. Kita makan sedap macam biasa. Ya, kalau dibagi buahnya tu kita tidak akan makan. Kita tidak akan makan kalau dibagi buahnya terus. Tapi bila dibuat dengan gula-gula, dengan coklat sekali, dengan campuran-campuran ini, akhirnya kita makan. Ya, baik. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam makan rutab, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tin, Nabi juga makan buah batikh, tembikai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tembikai. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tembikai. Hari ini ada tembikai, memang banyaklah tembikai hari ini kan, dan kita akan jumpa juga tembikai yang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Adakah Nabi itu makan tembikai yang merah saja, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam makan juga tembikai kuning itu, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah yang lain daripada tembikai ini? Kita akan jumpa. Baik, pada hadis yang ke-197, hadis an Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulul qitha'a birrutab. Baik, daripada Abdullah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah memakan timun dengan rutab. Timun, tahu timun? Timun sayur itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan buah timun dan juga rutab. Sekali maksudnya Nabi makan timun, dan dalam masa yang sama Nabi makan rutab juga. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan begini sebab ada hikmah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Ada hikmah yang tersembunyi kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kisah tadi, timun tadi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam makan rutab. Ada hikmah dia. Kerana apa? Kerana rutab itu hararah. Rutab ini hararah, maksudnya panas. Rutab ini panas, kurma ini panas. Kurma ini panas maksudnya, ya. Dan juga timun ini sejuk. Makna kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan benda sejuk dengan benda panas. Kalaulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan panas kedua-duanya, sebagai contoh kita hari ini, panas ini apa? Lada. Sebagai contoh kita makan lada. Bila makan lada, kita akan menjadi pedas. Pedas itu panas. Balik-balik lepas makan, panas-panas pedas, minum. Panas-panas pedas, minum. Akhirnya lebih banyak minum daripada makan, membazir. Tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Nabi makan buah yang sejuk, makanan yang sejuk dengan makanan yang panas, jadi seimbang di dalam badan. Ustaz cari juga, Ustaz bertanya juga, sebab sebelum ni ada orang kata kan, Ustaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah makan daging dengan makan minum susu? Adakah Nabi melarang kita makan sayur dengan campur? Ustaz belum nampak lagi tu. InsyaAllah kalau Ustaz jumpa, Ustaz tanya, Ustaz akan cerita dengan kamu. Kita biasa dengar kan, orang sebut, tak boleh makan ikan dengan daging tu. Pernah dengar? Ustaz cari itu.
Ustaz cari dan Ustaz bertanya. Dia cakap tak ada Ustaz. Tak apa ni, kita akan cari nanti. Ya. Mungkin mana-mana makanan pun, tapi kalau kita ambil secara berlebihan, ya, pasti dia akan memudaratkan kepada badan. Walaupun tembikar itu sejuk, timun itu sejuk, tapi kalau diambilkan secara berlebihan, mudarat pada badan. Benda sejuk ini menyebabkan kita apa, Norman? Bila kita asyik makan benda sejuk, minum benda sejuk, kita asyik kuat makan benda sejuk, benda ni, ya, akan menyebabkan badan kita ni lemas, badan kita lemas, kuat kencing. Kan? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga makan benda panas dan juga benda sejuk dalam masa yang sama. Nabi tunjukkan. Ya. Ini kita boleh fikirlah, kita boleh fikir. Sebab tu kita nampak antara hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kita, ya. Ada satu hadis ni, kita yang satu peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Saidina Ali, ya. Bila makan itu, Nabi berkunjung ke rumah seorang makciknya. Dia bersama dengan Saidina Ali. Lalu bila bersama dengan Saidina Ali, ya, ketika makan itu, Saidina Ali terlampau banyak makan buah itu. Ya, dan selepas makan buah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Saidina Ali ini terlalu banyak makan. Rasulullah suruh berhenti. Sebab ketika itu Saidina Ali baru baik daripada sakit. Maksudnya kalau kita sedang sakit ini jangan terlalu banyak makan. Ataupun kita dalam proses pemulihan ini jangan terlalu banyak makan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan ataupun bila dihidangkan kepada Nabi satu maksud dia dihidangkan kepada Nabi satu hidangan itu salad. Ya, daun salad ini, salad yang Ustaz tengok di situ dipanggil jarjis. Daun jarjis, dalam bahasa orang putihnya panggil stevia ke apa. Ustaz nampak hadis tu kan. Bila dihidangkan salad tadi, sayur-sayuran tadi, ya, tanpa apa-apa campuran, lalu Nabi mengarahkan kepada Saidina Ali, wahai Ali, kau makan ini, salad ini, sebab dia baik untuk jantung. Kata Nabi, baik untuk kesihatanmu, untuk engkau bernapas dan memulihkan kita punya badan. Sebab tu kita, ya, kalau buka puasa itu, dahulukan buah. Dahulukan makan buah. Bila kita makan buah ni, badan kita insya-Allah akan, dia kalau satu hari berpuasa kan lemas. Satu hari berpuasa, tengok antara orang kita, kalau satu hari berpuasa, ni antara perangai kita, termasuk ustaz jugalah. Kadang-kadang air itu, minum air. Ya, air sejuk diminum dulu, badan belum ready lagi. Badan kita ketika itu dia belum ready. Tiba-tiba kita terus minum air yang sejuk pula, terkejut badan. Istilahnya lah terkejut. Ya. Tu yang sembahyang bila maghrib waktu berpuasa itu, kadang-kadang maghrib ramai yang syahid. Ramai yang syahid waktu maghrib, tak dapat sembahyang. Ini ustaz kadang-kadang kesian. Nampak orang berbuka puasa setengah mati dia, buka puasa setengah mati, baguslah meraihkan itu. Ya, tapi sayang sepanjang hari kau bersusah payah menahan makan, menahan lapar, tiba-tiba kau nak sembahyang. Allah, ruginya. Rugi betul. Yang solat itu dia punya kedudukan lebih tinggi daripada puasa itu. Bukanlah maksudnya, ustaz, kalau begitu tak payahlah puasa. Tak. Mendidik anak, antara salat dengan puasa, suruh anak salat dulu. Kalau anak sudah tak larat, jangan paksa. Sikit jam lagi, baru jam 3 jam lagi. Budak bukan macam kita. Kan? Budak bukan macam kita, lainlah macam kita. Kau 3 jam lagi, bolehlah tahan. Budak, dia puasa setengah hari. Ni, budak. Dia kadang ustaz tengoklah kesayangnya. Dia puasa setengah mati, dari pagi sampai petang puasa, tak sembahyang. Kan rugi. Rugi, sangat rugi. Puasa-puasa. Dia puasa, tapi sia-sia. Kan? Tidak ada apa yang dia dapat daripada puasanya. Baik. Seterusnya hadis yang ke-198, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul batikha birrutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, hadis ini daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tembikai dengan rutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tembikai dan juga rutab. Mana kata kalau kita nak makan ini, buah ni senang diperolehi.
Ya, rutab ni tidaklah mungkin di tempat kita sebab tidak sesuai dengan iklim cuaca di negara kita ni. Negara kita ni panas lembab. Sedangkan buah-buah begini ni, rutab ini, kurma ni, dia tumbuh di negara yang panas kering itu. Ya, Ustaz pernah cerita pengalaman Ustaz Rahim lagi lah yang belajar di Mesir. Ya. Kalau sudah panas di negara orang Arab ni, panasnya kita tidak berkeringat langsung. Panasnya kita tidak berkeringat sebab dia terlalu panas sehingga kering. Bayangkan panas tapi tidak berkeringat. Kita setengah mati kita sebab dia panas kering. Nah, sebab tu ya disebutkan di sini ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tembikai dan juga rutab. Tembikai buah sejuk. Tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, kawasan padang pasir yang panas. Sebab tu Nabi mendinginkan badannya dengan memakan tembikai. Faham? Nabi mendinginkan badannya dengan memakan tembikai. Cuma sebelum ni kita pernah dengar ya, kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya, kitab antara kitab yang masyhur. Ya. Kata Ibnul Qayyim ini, terdapat beberapa hadis-hadis yang pernah dicipta untuk menyandarkan tentang kelebihan memakan tembikai. Mungkin kita pernah dengar hadis-hadis. Bila Ustaz sebut hadis-hadis, maknanya hadis tu ya tidak sahih. Ataupun orang yang buat hadis itu, dia kata, tak tahu kata-kata siapa dia petik, terus dia kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, antara hadis-hadis yang popular itu, ya kita pernah dengar ini, ya. Cuma dia bagi tahu tentang kelebihan kelebihan orang mengandung yang memakan tembikai, maka anaknya lahir akan jadi comel. Kita pernah dengar ini. Siapa yang perempuan yang mengandung, ya, kalau mau anaknya comel, makan tembikai 9 bulan 10 hari, hari-hari kau makan tembikai. Hari-hari kau makan tembikai, mau anak comel. Ya, ataupun kita pernah dengar juga orang sebut, kalau mau anak putih, soya. Minum soya kah? Kalau mau anak tu putih, soya. Hari-hari minum soya, kembung perut. Sakit gout kamu. Kan kacang. Nih, maknanya benda ni memang tak ada. Bila orang kata, hadis dia kata, siapa yang kalau perempuan mengandung, nak anaknya comel, makan tembikai. Tak ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itulah perempuan hikmahnya. Kenapa perempuan waktu dia hamil, waktu perempuan mengandung, ya, antara hikmahnya kenapa Allah Ta'ala tidak bagi perempuan hamil ini datang haid. Waktu dia hamil itu 9 bulan 10 hari dia tidak datang haid. Allah stopkan darah haidnya. Antara hikmahnya Allah Ta'ala mahu ibu itu yang jaga kandungannya. Dalam 9 bulan 10 hari tidak ada darah haid, maka ketika itu kau wajib solat. Kau wajib solat. Dalam salat kau minta 9 bulan 10 hari Allah stopkan darah haid. Wajib solat. Maka kau boleh baca Quran. Ya, puasa taklah mungkin dia tak tahan. Tapi sekurang-kurangnya solat dan baca Quran ini, itu yang Allah Ta'ala jadikan perempuan ini tidak datang haid waktu dia mengandung. Kena jaga isteri itu yang baca. Tapi kalau kita sendiri pun, suami pun kadang-kadang out. Ya, dalam pengamalan Islam, pengamalan agama dalam rumah tangga pun teruk. Macam mana kita mau bawa bini kita? Macam mana kita mau isteri kita? Ya, kita ilmu, majlis ilmu kita tidak datang. Akhirnya ambil daripada sumber yang tak sahih. Yang sumber yang tidak betul pun, sumber yang palsu. Kalau mau anak comel, dia dengar, anak comel makan tembikai. Nah, hari-hari dia kasi makan bininya tembikai. Padahal tidak ada sandaran. Sedangkan tu kita boleh nampak. Baik. Ya. Dan juga di sini kita nampak di sini ya. Hadis An Anas bin Malik, hadis ke-199. Daripada Anas bin Malik katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis war rutab. Anas bin Malik kata, aku pernah nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sekali. Yajma'u bainal khirbis war rutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memakan khirbis. Khirbis ini apa? Disebutkan di sini yaitu
tembikai kuning bil khirbizil asfar, tembikai kuning. Makna kata Anas bin Malik, dia pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tembikai kuning dan juga ruttab. Anak kata memang Nabi sempat merasa. Dan ada pendapat dikatakan dalam syarah ini yang sempat Ustaz tulis bagaimana Nabi disebutkan ya, ada pendapat mengatakan khirbiz ini bukan sahaja tembikai kuning, bukan membawa maksud tembikai kuning, tetapi honeydew. Ni pendapatlah. Okeylah di sini. Dia kata ya, khirbiz ini bukan tembikai kuning itu, tapi honeydew. Wallahu alam. Cuma dia kata itu maksudnya dari segi lughahnya. Ya. Tapi nak menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makan yang sejuk dan juga yang panas itu bersama. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Kalau kita makna kata, kalau kita makan makanan panas, pedas, ya, makanan yang pedas, ayam ke apa ke pedas, minumlah dengan air sejuk. Ataupun tambahlah timun. Tambah timun untuk menyeimbangkan keadaan di dalam badan kita. Jangan sudahlah pedas, ya makan pedas pula. Tak tahulah ustaz pun pernah orang cakap, "Ustaz, kalau kau kepedasan, minum air panas." Kita pun yang bodoh-bodoh ni kesian ikutlah minum. Sudahlah pedas, minum air panas lagi, terbakar lidah, kesian. Kan ustaz berfikir siapa punya kerja ni, ketua aku yang salah-salah ni. Sudah baca dah hadisnya baru tahulah selama ni, ya. Kena bodoh-bodoh sejak kita rupanya. Ya. Kalau aku kepedasan ustaz minum air panas, cepat hilang itu. Cepat hilang apa? Pedas hilanglah. Ni yang sakitnya pula. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, ya. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-200 pun sama juga mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tembikai dengan ruttab. Baik. Ada lagi hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-202. An Rubai binti Muawiz ibni Afra, katanya, ba'athani Muaz ibnu Afra'u biqina'in min rutab wa alaihi ajrin min qitha'in zuqbin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qitha'a. فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانه. Ya, daripada Rubai binti Muawiz ibni Afra, katanya, aku telah menghantar Muaz bin Afra, ya, satu bekas rutab yang dihantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini dihantarkan min kisain zuqbin, satu timun yang berbulu halus, dihantarkan kepada Nabi. Dihantarkan kepada Nabi oleh satu orang ini, ya. Muaz bin Afra ini dihantar kepada Nabi satu bekas rutab yang juga ada di situ timun berbulu halus. Timun berbulu halus macam mana entah. Ya, tapi timun berbulu halus beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya. Nabi suka bila dapat hadiah itu. Nabi suka, wah, ada orang bagi hadiah, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, ada perhiasan kecil yang Nabi dapat daripada Bahrain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan genggaman tangannya dan memberikannya kepada orang yang memberikannya tadi. Ni, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam balas. Bila orang bagi, Nabi membalas. Macam kita jugalah, inilah yang kita ni orang Melayu hari ini, ya, kita dibagi kepada kita makanan, kita balas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan begitu. Cuma hadis ini, ya, hadis ini ada ulama mengatakan hadis ini statusnya sangat dhaif. Baik. Seterusnya hadis pelajaran kita bab yang ke-31. Babun majaa fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sifat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum kita akan jumpa, ya, ataupun sifat minuman itu. Hadis yang ke-204, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulu wal barid.
Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai minuman yang manis dan juga sejuk. Ya. Tapi sejuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan yang macam Ustaz sebut di awal tadi. Bukan yang kita pakai esbok hari ini, ada peti sejuk dah. Ya. Memang tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau malam, padang pasir ni kalau malam dia memang sejuklah. Ya. Jadi air sejuk itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Ya. Baik, dan juga yang manis. Bukan terlampau manis, yang manis. Maksudnya yang ada rasanya, ada perisanya. Ini yang Nabi SAW akan minum. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-205. Kita terus kepada hadis 205 kerana hadis-hadis selepas itu sama juga. Dia menceritakan pasal yang tadi juga. Hadis yang ke-205, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn al-Walid ala Maimunah faja'atna bi'ina'in min laban fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalid ala shimalihi faqala li asyarbatu lak fa in syi'ta atharta bi Khalidan faqultu ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Baik. Ya. Hadis ini, hadis yang ke-105 ini dia sangat panjang. 205 ini dia menceritakan bagaimana Ibnu Abbas bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Khalid Al-Walid ini datang ke rumah Maimunah. Ya, datang ke rumah Maimunah. Tengok bagaimana Ibnu Abbas ini boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Khalid Al-Walid boleh keluar masuk ke rumah Sayyidatina Maimunah ini. Sayyidatina Maimunah ini siapa? Ini isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bagi Ibnu Abbas, Maimunah itu adalah makciknya. Makcik Ibnu Abbas. Dan juga Khalid Al-Walid itu, Maimunah itu pun makciknya. Jadi mereka keluar masuk. Mana kata dalam hadis ini, mereka selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ke rumah Maimunah ini. Ya. Lalu kata Ibnu Abbas, makcikku itu, Maimunah itu datang kepada kami membawa dengan sebekas air susu, min laban, laban susu. Waktu ada satu pemain bola sepak Sabah kalau kamu ingat. Ya. Pemain bola sepak Sabah namanya Harun Laban. Pernah dengar kan nama pemain bola ni? Harun Laban kan? Nah, Laban ni susu. Harun itu panas. Jadi Harun Laban tu susu panas. Maknanya lah, bukan kita nak kutuk dia, tapi dari segi bahasa dia. Ya, baik. Maimunah ini datang terus menyediakan segelas ataupun seberkas air susu kepada Rasulullah, kepada Ibnu Abbas dan juga Khalid Al-Walid. Dan ketika itu kata Ibnu Abbas, aku berada di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di sebelah kanan dan Khalid Al-Walid itu berada di sebelah kirinya. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi minum, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ini giliranmu. Ini giliranmu untuk minum. Sedangkan berada di sebelah kiri Rasulullah adalah Khalid Al-Walid. Ya. Antara Ibnu Abbas dan Khalid Al-Walid ialah antara Ibnu Abbas dan Khalid Al-Walid lebih tua daripada Ibnu Abbas. Kalau ikutkan, ya, Ibnu Abbas kena hormat kepada Khalid Al-Walid sebab dia lebih tua. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, ya, asyarbatu lak, giliranmu untuk minum, kau punya turn, wahai Ibnu Abbas, kau punya turn. Kalau kau mau, ya, kata Rasulullah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas minum itu, terus Rasulullah berpaling kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ini giliranmu. Tapi Khalid Al-Walid ada di sebelah. Orang ni orang terhormat ni. Orang ni orang terhormat sebab dia orang tua, dia hebat, ya. Kalau kau mau, kau boleh bagi kebahagiaan tu, giliranmu tu bagi dulu kepada Khalid Al-Walid. Faham? Ya. Lalu kata Ibnu Abbas ini, dia kata, "Ma kuntu liuthira ala rasulika ahadan." Wahai Rasulullah, biarlah aku minum. Ya.
biarlah aku minum. Dia segar, fresh dari mulutmu itu, biar aku minum. Sebab kalau bagi kepada Khalid Al-Walid, tempat minum Rasulullah itu, bekas minum tempat Rasulullah minum itu, mungkin sudah kena mulut Khalid Al-Walid. Faham? Jadi Ibnu Abbas dia kata, ya Rasulullah, biarlah aku minum dulu. Dia mau ambil berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni hebatnya. Ya. Baik. Untuk yang seterusnya, untuk hadis yang untuk tajuk ini, ya, ada dua hadis sahaja. Untuk hadis yang seterusnya, untuk tajuk yang seterusnya, hadis ke-23. Kita kena habiskan malam ni. Sebab Ustaz tak boleh bawa ke besok hari. Sebab kalau besok hari rugi tajuknya. Tajuk best juga besok. Babun majaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan tentang cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Baik. Disebutkan di sini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum daripada air Zam-Zam itu Nabi berdiri. Ya. Dalam hadis ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Ni kelebihan air Zam-Zam ini. Lima Zam-Zam liman syuribalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air Zam-Zam ini dia mengikut niat orang meminumnya. Kalau orang yang minum air Zam-Zam tu niatnya untuk sembuh daripada penyakitnya, insya-Allah Allah Taala bagi. Siapa minum air Zam-Zam ikut dia punya penyakit, ikut dia punya niat. Kalau gagap, sebagai contoh gagap, bila dia minum air Zam-Zam, dengan berkat air ini, bila minum, supaya aku tidak gagap ya Allah, kau berikanlah aku kesembuhan daripada gagap. Minum insya-Allah. Dan sebab melalui niat kita. Kalau niat untuk minum air Zam-Zam itu sekadar untuk mengasih hilang haus, itulah dia akan dapat. Ya. Dan hadis ini kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam itu secara berdiri. Dan kita akan jumpa juga hadis yang lain di mana dikatakan an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat minum dengan cara Nabi pernah minum berdiri dan pernah minum duduk. Tadi yang pertama dikatakan Nabi minum Zam-Zam itu berdiri. Dan yang hadis kedua ini Nabi minum dalam keadaan berdiri dan juga duduk. Kenapa berlaku begitu? Ya, kenapa berlaku begitu? Kerana ia bergantung kepada yahtaju ila hajatin, bergantung kepada hajatnya, bergantung pada keadaan. Kalau ketika itu, ya, mungkin kamu sekarang ni, ya, yang kamu sekarang ni mungkin kamu tidak sempat. Ada satu mesin dulu, masa ustaz sekolah rendah dulu, di tempat sekolah ustaz tu ada satu mesin minuman. Kita pijak, keluar air. Pijak di bawah, keluar air. J sempat ke J? Ya. Kita sepijak tu, keluar air dari tepi-tepi. Mesin itu. Mesin tu sebab kita perlu berdiri. Pijak, keluar air. Itu berdiri. Takkanlah kita pijak, baru kita duduk. Nah lah kita dapat minum, tumpahlah dia. Itu mengikut keadaan. Macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Begitu juga. Nabi minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri kerana ketika itu memang memerlukan Nabi berdiri. Orang hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil air daripada telaga Zam-Zam, hantar kepada Nabi ambil terus Nabi minum. Nabi terpaksa berdiri. Keadaan dia. Maksudnya, ya, Nabi berdiri, Nabi minum ketika berdiri ini mengikut keperluannya. Kalau tidak ada keperluan, sebagai contoh minum di dapur, kenapa mau berdiri? Minum di dapur. Ya. Kalau tidak ada keperluan, minum duduk. Tapi kalau tengok, macam mana ni? Macam mana ustaz mau minum duduk ni ustaz? Kadang kalau ceramah, ya. Kadang bila ustaz ceramah, kita ceramah berdiri 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Bila ceramah, isi air, berdiri. Orang akan cakap, apa lu ustaz minum berdiri? Ustaz minum berdiri pula. Bukan bagus ustaz, bukan minum duduk kah? Ustaz pernah kena serang begitu. Bergantung kepada hajat. Dia bergantung kepada hajat lah. Kalau kau boleh duduk, silakan duduk. Kalau kau kena berdiri, kena berdiri. Daripada Ibnu Abbas lagi, an Ibnu Abbas, hadis yang ke-208. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, saqaitu an-nabiyya
sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba huwa qa'imun. Daripada Ibnu Abbas katanya, aku pernah memberi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air daripada air Zamzam dan ketika itu Nabi berdiri. Ya. Diberikan kepada Nabi air itu, Nabi berdiri. Maksudnya mungkin ketika itu ramai orang nak minum air itu, paksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bila Ibnu Abbas bagi dia air, ya, Nabi pun berdiri dan Nabi minum. Baik. Seterusnya hadis ke-209. Sama juga ni, lebih kurang tadi macam tadi juga ni. Lebih kurang macam tadi juga. Kita akan jumpa beberapa. Okey. Ini pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab Nabi ketika Nabi minum. An Anas bin Malik, hadis ke-210. Tengok hadis ke-210. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalasan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Ya. Daripada Anas bin Malik katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu, Nabi menarik nafas 3 kali. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum dengan 3 kali minum. Pertama bismillah, yang kedua bismillah, yang ketiga sampai habis. Itu menurut Anas bin Malik, dan itu adalah yang lebih baik, ya, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Artinya kalau kita minum, ya, jangan minum yang ni, minum terus itu, jangan. Ada satu kisah dulu Nabil, masa ustaz sekolah pernah orang cerita. Ada satu orang pakcik, dia pergi bandar. Mau tengok Gusti. Kalau dulu orang pergi bandar tengok Gusti, bawa RM1, bawa RM2, dapat tengok Gusti. Ya, orang dulu-dulu zaman tahun 80-an 90-an. Ya. Dia pergi bandar bawa RM2 sejak pakcik ni. 50 sen tambang pergi, 50 sen tambang balik, RM1. RM1 lagi untuk minum. Ya. RM1 lagi untuk minum. Jadi dia order kopi. Dia tanya, pelayan tanya, "Pakcik mau minum apa?" Dia tanya, kalau Milo sejuk berapa?" "Milo sejuk RM1. Kalau Milo panas 80 sen. Kasih aku Milo panas." Kasih Milo panas, datang Milo tu terus dia minum. Terkejut orang. "Wih, pakcik, pelan-pelan minum pakcik, panas itu." Dia cakap kalau sejuk RM1. Kalau jadi sejuk Milo ni RM1. Dia bilang lah, tu cerita-cerita lah. Ya, si Nabil tidak ada reaksi. Dia tidak faham. Sebab dia tidak hidup zaman itu. Baik. Ya. Mana tadi? Ni Nabi SAW minum air dengan tiga nafas. 3 nafas. Kita ikutlah. 3 nafas. Pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang kita ikut yang Nabi SAW tunjuk kepada kita. Kerana Nabi SAW buat begitu, itu yang Nabi tunjukkan minum dengan 3 nafas itu untuk memberi kelegaan dan menghilangkan dahaga. Kalau kita minum sekaligus, dia bukan menghilangkan dahaga. Dia akan menyebabkan dada kita menjadi sesak. Bila dada kita menjadi sesak, kita tidak puas dengan minuman itu. Ya? Kita tidak puas dengan minuman itu. Jadi minumlah dengan 3 kali. 3 kali. Orang bilang apa? Tunggak kah? Istilah kita. 3 kali tunggak. Kita faham sendirilah. Orang tahu dia faham itu. Baik. Dan juga daripada Ibnu Abbas juga, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis 211. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu dia 2 kali teguk. Tadi 3, ini 2. Makna kata dua-dua Nabi pernah buat. Minum 2 kali teguk, minum 3 kali teguk pernah Nabi buat. Tapi tidak dijumpa Nabi minum sekaligus. Ya, nak menunjukkan adab dan juga peraturan itu. Dengan penuh tertib kita minum. Kita ni minum tertiblah. Dengan baca bismillah, dengan duduknya. Baik.
An Abdurrahman, hadis yang ke-212, an Abdurrahman bin Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min fiyyi qirbatin mu'allaqatin qa'imah faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Baik, daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, daripada atuknya Kabsyah, katanya, daripada neneknya Kabsyah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah kami, ke rumahku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum min fi. Bukan fi. Kalau fi itu dalam buku kamu itu mungkin dia tulis fi. Ya, tapi ini fi. Fi ini bermaksud di sini kulit kambing yang dibuat bekas air. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya fi ini minum daripada tempatnya itu. Sebagai contoh, ada tempat minum, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan perantara gelas ataupun straw, tapi terus minum daripada tempatnya. Ya, min fi itu dipanggil fi. Ya, minum secara langsung daripada bekas itu, ya, bekas qurbah, yaitu kulit kambing yang dibuat untuk menjadi bekas air. Kita tidak biasa nampak di sini. Di negara Arab, ya, Ustaz pernah pergi museum di Taif, Ustaz nampak yang disebutkan ini. Ya, bekas air orang Arab, tempatnya menyimpan air. Kalau kita hari ini tempat menyimpan air banyak, ember ada, baskom ada. Orang Arab, negara mereka panas. Jadi untuk mereka simpan air itu supaya tahan lama, mereka buat daripada kulit kambing, ya, simpan air di situ supaya air itu tidak kering. Kalau dia simpan sebagai contoh di bekas besen kah, disimpan di padang pasir, keringlah air tu, kering air tu. Tapi ini orang Arab, tengok, ya, mereka buat bekas itu. Dan kata Kabsyah ini tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dahaga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus makan, terus minum daripada bekas itu. Bukan Nabi ambil bekas itu, ini paham enggak? Bukan Nabi buka satu gelas, tak. Nabi ambil daripada qurbah itu, Nabi terus minum. Nabi minum di situ. Ya. Lalu Nabi minum dalam keadaan Nabi berdiri. Memang Nabi kena berdiri sebab benda tu digantung. Benda tu bukan diletak di bawah, digantung. Rumah-rumah orang Arab menggantung qurbah itu. Jadi Nabi kena minum berdiri, secara berdiri. Lalu kata Kabsyah ini, selepas Nabi minum itu, ya, selepas Nabi minum secara berdiri itu, aku pun terus datang kepada tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, lalu aku potong untuk aku mengambil berkatnya. Ni, dia potong tempat Nabi minum tadi, dia potong terus untuk dia ambil berkatnya. Ini yang dimaksudkan daripada hadis ini. Baik. Seterusnya sama, lebih kurang sama juga hadis-hadis. Ini hadis yang ke-213 ini. Daripada dari 213. An Sumamah Ibn Abdullah qala kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan wa za'ama Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Baik. Sumamah bin Abdullah ini dia nampak Anas bin Malik. Dia nampak Anas bin Malik ini minum dengan 3 nafas, 3 kali teguk. Dia nampak begitu dan dia yakin bila Anas bin Malik buat begitu, dia yakin begitu jugalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kerana Anas ini sangat rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sumamah ini pun mengikut apa yang Anas buat itu kerana dia yakin itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga buat. Baik, kesimpulan daripada hadis yang kita belajar tajuk pada malam ini berkenaan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, Nabi berdiri atau Nabi duduk, ya. Secara tertibnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum duduk. Secara tertibnya Nabi minum duduk. Tapi kalau ada keadaan ataupun keperluan hajatnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum berdiri.
Ya, daripada hadis-hadis yang kita baca tadi, ya, seperti mana Nabi meminum air Zam-Zam diberikan kepada Nabi. Ya, telaga Zam-Zam itu mungkin ramai orang ketika itu diberikan kepada Nabi, lalu Nabi pun minum. Kalau minum duduk ketika itu takut bersesak-sesak. Ya, takut bersesak-sesak sebab telaga Zam-Zam ini dia dekat dengan Baitullah, dekat dengan Kaabah itu. Ya, dan kawasan itu sesak. Zaman Nabi, zaman sekarang memang tidak nampak sudah tu. Ya, telaga tu memang tidak nampak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Dan tadi yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum langsung daripada bekas minuman itu. Itu Nabi terpaksa berdiri. Kalau Nabi duduk tidak sampai mungkin. Tapi kalau hari kebiasaan, waktu kebiasaannya yang tidak ada apa-apa keperluan mendesak, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum duduk dan dengan 3 kali teguk ataupun 3 kali nafas. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya, memberikan kita kesempatan untuk kita terus, ya, hadir menuntut ilmu, ya, dan lebih-lebih lagi mencontohi kehebatan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dan menjadikan kita ini seorang umat ataupun umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Ini satu kemenangan yang sangat besar bagi kita. Tapi nak dapat tempat istimewa di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya bukan satu tempat ataupun bukan satu keadaan yang mudah. Nak dapat tempat di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu melalui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui dalam membawa agama ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sengsara, cukup menderita membawa agama ini. Kerana itulah yang Allah Taala telah berikan kepada nabi-nabi sebelum ini sehingga kepada nabi kita, dan akhirnya inilah yang akan kita teruskan untuk mendapat tempat istimewa di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang segala kelemahan ini datangnya daripada diri ustaz yang sangat dhaif ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menuntut ilmu lagi. Insya-Allah esok kita akan sambung tajuk pembelajaran kita pada bab yang ke-33, bab berkenaan dengan ta'attur, iaitu minyak wangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di mutafarriqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.